Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Kita jumpa untuk hari ini 30 hari bulan Ogos 2022. Dan besok, tak payah besok tuan-tuan, kita lepas je 12 tengah malam ni. Secara euforia ni, orang Malaysia akan meraihkan kemerdekaan. Secara bersemangatnya, besok genap 65 tahun Malaysia merdeka. Tapi malam ni tuan-tuan, saya memilih untuk duduk dengan Azura dari Azura Nasrun daripada Suara. Ilham dah naik rekan dah amaran awal saya bawa tuan-tuan, kerana bukanlah kebiasaan saya bawa konten yang saya sebut sebagai bukan mainstream, kerana Suara adalah gerakan yang selalu diberi label yang salah oleh kumpulan konservatif, oleh mereka yang sangat tradisionalis. Tapi untuk pengetahuan tuan-tuan, mereka adalah sebahagian daripada kita. Malam ni saya memang memilih untuk berada di tempat mereka, bukan mereka yang memilih untuk berada di tempat saya. Saya memilih untuk berada di tempat mereka untuk mendengar pandangan mereka, untuk setuju dan tidak bersetuju. Cuma kerana tuan-tuan yang mengikuti saya juga adalah dianggap sebagai kumpulan konservatif dan tradisionalis. Jadi kita kena jaga supaya saya tak mahu dalam sesi malam ni dia menjadi tempat di mana punching bag. Tuan-tuan nak meraihkan merdeka kerana tuan-tuan stres tak boleh keluar merdeka, tuan-tuan stres kereta jam, tuan-tuan stres sebab husband tak nak bawa tuan-tuan berjalan ataupun bini tak mau ikut tuan-tuan berjalan, maka tuan-tuan jadikan sesi ni punching bag. Tak. Ini adalah majlis yang saya fikir kata kita balik kepada prinsip asas yang ekstrim, iaitu apabila kita memunculkan perbandingan pandangan ataupun kita memunculkan editorial, kita bersetuju untuk tidak bersetuju. Jadi saya naikkan one kerana untuk pertama kali Ilham diberi kuasa penuh. Sebarang bentuk kenyataan yang saya fikir akan cuba mencambahkan kebencian ataupun tidak menggambarkan saudara layak berada dalam majlis yang memerlukan sedikit tingkatan pemikiran untuk menghormati pandangan orang lain, for sure tuan-tuan kena ban. Dan admin Sony dah bagi tahu pada saya 131 orang yang di ban, ada 18 yang merayu, tapi kita tak boleh fit in balik sebab kita dah pegang pada prinsip apabila seorang tu dikeluarkan, kita tak akan menerimanya kembali. Jadi hormati majlis ni yang pertama, kerana saya memilih untuk berada di tengah-tengah anak muda yang saya fikir kata kemungkinan saya tidak kenal lagi siapa mereka kerana saya berada dalam tradisi menjadi anak muda pada tahun 90-an. Dan kebetulan malam ni mereka mempromosi teater narapidana. Seperti mana tuan-tuan tahu, tahun 1987 hingga 1992 sampailah saya berada di UiSM. Saya adalah seorang aktivis teater daripada grup teater asyik di Terengganu. Dan kemudian saya aktif dengan kumpulan teater panggung seni Universiti Sains Malaysia. Saya tunggu trafik masuk dan pertama saya nak iktibarkan pada trafik bahawa apa saja yang dikatakan oleh Azura Nasrun adalah pandangan beliau yang saya memilih untuk mendengar dan saya menghormati tuan-tuan untuk ikut mendengar. Kalaulah tuan-tuan rasa pada malam ni tuan-tuan nak mendengar apa yang tuan-tuan nak dengar, tuan-tuan pergilah cari saluran yang sesuai dengan telinga saudara. Malam ni agak kritis kerana saya dan dia berada dalam jurang yang berbeza. Tak mungkinlah saya datang kalau bukan kerana saya menghormati jurang tersebut. Berarti saya tak berada dalam suasana sentiasa menghormati orang yang sama dengan saya. Seorang konservatif, seorang tradisionalis, seorang yang pernah saya bagi tahu kepada saudara, saya adalah seorang ultra Melayu, seorang ultra perlembagaan dalam hal-hal yang bersifat sangat konvensional. Tapi saya memilih untuk mendengar. Jadi kita dah ready sekarang Okey tuan-tuan, kita ada berapa ratus orang sebelum saya mula dan saya bagi tahu kata admin Ilham saya tak benarkan jaga apa-apa, audionya okey, tak ada komen, berarti admin Ilham hanya ready untuk melaksanakan tugas yang berat kerana admin Sony tak ada. Jadi admin Ilham yang akan ban mana-mana orang yang saya fikir kata tuan-tuan tak boleh berada dalam satu majlis untuk meraihkan perbezaan pandangan. Nazrul, saya mula mukadimah saya dulu. Okay. Pada tahun 1994 ketika saya menjadi wartawan, saya melihat banyak tindakan di bawah ISA ketika ISA belum dimasukkan. Dalam banyak keadaan saya tidak bersetuju, dalam sebahagian kecil keadaan saya bersetuju.
Baik. Dan saya adalah orang yang paling meraihkan apabila ISA dimasukkan. Okay. Pada tahun 2010, ketika munculnya Al-Qaeda, ISIS ataupun Al-Qaeda, dan gerakan tersebut menular dengan kuat di bawah Jemaah Islamiah, menular dengan kuat di bawah Kesatuan Mujahidin Malaysia. Menjadikan saya ada kebimbangan kerana ramai rakan-rakan saya menjadi sebahagian daripada mereka. Saya mempunyai rakan baik yang kemudiannya muncul di Syria dalam dipanggil sebagai Regimen Nusantara, berjuang bersama dengan ISIS Syria. Saya ada kawan baik yang meninggalkan keluarganya kerana menyertai kumpulan ultra agama. Saya ada kawan baik dan saya adalah seorang yang hadir pada khutbah-khutbah Abu Bakar Bashir pada tahun 1985 ketika Abu Bakar Bashir menyatakan pandangan dia. Cuba saya nak tanya, apakah saya sedang berada dengan sekumpulan orang suara yang perlu saya bimbangi ideolognya seperti mana saya membimbangi apa yang telah berlaku pada rakan-rakan saya. Perkenalkan dulu apa itu Suaram dan apa itu perjuangan anda. Baik, jadi pertama sekali mungkin terima kasihlah Kak ZRA kerana memberi saya ruang ni. Bukan senang saya fikir untuk bersama-sama kita dalam ruang ni lah. Jadi sebagai mukadimah, itu apa itu Suaram sendiri. Suaram adalah sebuah badan organisasi yang memang fokusnya adalah pada permulaan adalah untuk melawan ISA lah. Melawan ISA? Ya, melawan ISA. Sebab orang-orang orang-orang yang ditahan di dalam ISA itu, ahli keluarga mereka berkumpul dan mereka menubuhkan Suara Rakyat Malaysia lah pada waktu itu. Oh, berarti asas penubuhan Suaram adalah daripada keluarga orang-orang yang ditahan di bawah ISA? Betul, ya. Jadi dalam lama selepas tu perjuangan tu dia bergerak kepada freedom of expression, kepada freedom of assembly, freedom of speech dan sebagainya lah. Dan tak lama lepas tu apabila ISA dihapuskan, SOSMA, POKA dan POTA dan sebagainya lah. Jadi fokus Suaram basically bukanlah untuk kita support teroris ke, tak adalah. Apa yang kita tekankan adalah tentang right to fair trial, right to fair hak untuk mendapat pengadilan. Hak untuk bicarakan, hak untuk mendapat pengadilan. Sebab bagi kita terlalu banyak undang-undang di Malaysia ni sampai ada banyak abuse of power itself lah. Abuse of power by the police, by the institutions, sampai orang tidak dapatkan hak. Tapi kalau saya dengar daripada cerita ZRA tadi, saya memang tak nafikan dan benda ni pun menjadi satu kebimbangan sebenarnya di Suaram. Seperti yang ZRA tahu pun, kalaulah Suaram ni kita, I wouldn't say kita liberal whatsoever, tapi memang kita pun against pemikiran yang kita harus pergi ke jalan jihad, iaitu berperang. Kita juga tidak bersetuju. Kita tidak bersetuju dengan war whatsoever. Tapi yang kita tekankan adalah kalau mereka ditahan, biarlah mereka mendapat keadilan untuk dibicarakan. Itulah yang kita tekankan. Ya. Supaya mereka pun, sebab kebanyakan kes banyak yang ditahan keluarga tidak tahu. Betul, memang banyak keluarga tak tahu. Kadang-kadang dah 2 minggu dalam tahanan, keluarga tak tahu, keluarga cari. Saya fikir ini bukan yang baik lah. Ya. Dan apatah lagi ada yang datang dalam kalangan yang anak muda, umur 18, umur 17, dah kena SOSMA kan. Jadi tak baiklah bagi saya. Jadi mungkin cara untuk kita lawan perkara ini bukan dengan tahan, tapi mungkin dengan cari the root problem of terrorism. Kalau kita betul nak membendung masalah terorisme, saya fikir kita kena faham terorisme itu sendiri, bukan dengan hanya tangkap orang. Tapi ini masalah saya fikir jauh lah kalau kita nak bincang malam ni. Untuk memahami terorisme itu sendiri jauh lah. Ya. Okey. Apabila Azura memilih untuk menjadi penerbit kepada teater narapidana. Narapidana dalam bahasa yang lebih mudah adalah banduan. Betul? Betul. Banduan, narapidana adalah banduan. Orang yang tidak bebas. Orang yang tidak bebas. Ya. Saya ada satu yang saya raikan. Berarti apabila saya menjadi streamer. Saya berada di dalam juga, pada bila-bila masa saya terdedah untuk mendapat justifikasi yang tidak adil. Kerana kenyataan saya, ataupun kalau malam ni saya berbual dengan tuan-tuan, dengan Azura, orang boleh mentafsirkan sebagai saya mempromosi sesuatu yang bertentangan dengan kemahuan awam. Itu saya akan terdedah kepada Akta SKMM, saya terdedah pada Akta Polis. Tetapi saya selalu percaya bahawa masyarakat yang sihat harus menyemai. Berarti pada malam ni saya invest. Berarti ada risiko dia. Tapi kalau kita tidak menyemai, bila kita nak menuai? Betul. Saya percaya bahawa
sesuatu yang menjadi impian kita semua adalah orang yang mempunyai pandangan yang berbeza dibenarkan menyatakan pandangan. Betul. Tapi kebimbangan saya, selalunya saya lihat orang-orang bijak mengeluarkan kenyataan itu tak bahaya. Pengikut yang menjadi taksub pada pandangan. Itu yang saya katakan. Dalam negara kita, polis, SKMM dan undang-undang terpaksa menghadkan orang macam kita berbual. Kerana nanti jadi seperti mana yang saya warning tadi. Di mana orang yang masuk dia label kerana saya berbual dengan anda dari Suaram, saya sedang mempromosi liberal. Saya sedang mempromosi golongan yang anti perlembagaan. Itu saya tuan, setakat ni apakah Suaram tahu bahawa hak orang-orang bijak di Malaysia untuk bercakap secara terbuka dinafikan oleh orang ramai yang sebenarnya akan membuat snapshot, iaitu terus saja terekam dan kemudiannya menjadikan keadaan. Betul lah, saya memang tahulah itu memang masalah netizen kita sedia ada ni kan. Dan sebenarnya masalah ni bukan hanya kepada orang bijak. Saya rasa banyak je perkara yang kurang bijak pun netizen akan ambil untuk sebarkan. Tapi saya fikir jalan aktivisme ataupun jalan-jalan NGO akan sentiasa berhadapan dengan perkara ini. Dan kalau bagi saya dah terlalu biasalah untuk dikenakan seperti inilah. Lagi-lagi bila sebelum ni saya juga aktivis mahasiswa. Aktivis mahasiswa tentunya kita ada pandangan yang berbeza dengan institusi. Jadi kita memang dah sentiasa berhadapan dengan pandangan-pandangan yang tak selari dengan kita kan. Berapa kali anda diseret? Daripada mahasiswa hingga sekarang? Banyak. Berapa kali? Saya tak boleh kira lah. Mungkin dalam tak adalah lebih 10. Okey, tapi banyak. Banyak. Biasanya kita ambil bahagian yang dramatik tuan-tuan. Bagaimana anda diseret? Selalunya untuk bagi statement lah. Dipanggil untuk bagi statement. Digeledah rumah? Datang rumah. Datang rumah mak, datang rumah sewa. Datang rumah kawan pun ada cari saya. Sebab kebetulan saya daftar telefon saya bawah alamat rumah kawan. Dia pergi rumah kawan saya tu nak cari saya. Biasanya apa yang menjadikan anda dilihat sebagai berbahaya? Yang paling teruk tu bila kita nak buat demonstrasi pada waktu PKP hari itulah. Dia tak bagi kita berdemo. Pada waktu tu kita nak demo untuk Muhyiddin Yassin kan. Ya. Muhyiddin Yassin kan? Betul kan? Ya. Dia tak nak kita berdemo. Kita dah cancel pun demo tu sebenarnya. Sebab kita dapat berita yang dia akan turun. Tapi dia tetap nak pergi rumah untuk bagi surat. Kita tak boleh masuk KL pada waktu tu. Kalau kita masuk, kita boleh ditahan. So dia ada dalam 30 senarai nama. 30 nama. So dia pergi setiap rumah lah untuk bagi surat mahkamah. Berapa usia anda? 26. Muda lagi ke? Ya. Muda lagi. Lebih muda daripada anak saya yang sulung. Mesti boleh senyum. Saya rasa kelihatan anda seperti tak ada kerisauan ke? Tak ada kerisauan, tak ada ketakutan. Apa yang anda lakukan? Yang mungkin memang apa yang anda rasakan? Memang dah biasa. Memang daripada sekolah dulu memang saya dah berminat dengan aktivisme. Saya pun tak tahu mana datangnya kesukaan ini sebab tak ada pun satu ahli keluarga saya yang berminat dalam aktivisme ataupun politik, tak ada. Mereka tidak akan sebut pun tentang politik di rumah. Tapi memang daripada sekolah dulu saya dah buat kerja-kerja aktivisme. Dan sampai di universiti yang saya ada kesedaran yang kalau kita bagi makanan percuma untuk 10 tahun, maksudnya tidak ada perubahan institusi, tidak ada perubahan sistem. Jadi saya tak faham. Kalau kita saya bergerak melalui jalan-jalan sukarelawan, bagi makanan percuma, bagi baju percuma. Tapi pada satu masa saya fikir kalau saya masih lagi memberi makanan percuma untuk 10 tahun akan datang, kita tidak ada perubahan dalam institusi kita. Faham. Jadi saya ubah daripada menjadi sukarelawan volunteer, saya terus bergerak kepada masuk kepada institusi yang membincangkan tentang polisi, tentang perubahan undang-undang, bagaimana untuk buat perubahan yang lebih sistematik lah bagi saya. Betul tak? Ya. Apa yang anda rasa tentang kebebasan negara ni? Apa yang menjadikan seorang wanita muda berusia 26 tahun melihat negara ini perlu memperbaiki lebih banyak tentang hak asasi dan kebebasan? Ini Malam Merdeka. Saya nak mendengar bagaimana anda melihat kebebasan dalam negara. Ya. Saya rasa kebebasan dalam negara ni macam tarik tali tau. Kalau kita biarkan, lama-lama dia akan semakin ketat. Dia kena tarik. Macam dulu kan, kalau kita tengok orang bersuara, ada satu masa ISA dulu siapa-siapa bersuara kena tahan. Yep. Okay. Tapi lepas tu bila dah banyak orang melawan dan report to the international bodies dan sebagainya, dah kurang dah yang tiba-tiba hilang ataupun kena tarik dengan polis, dah kurang.
Yang paling teruk pun kena panggil dengan polis lah bagi statement. Tapi nanti kalau kita start untuk diam balik kan, kita biar je polis panggil untuk bagi statement, tiba-tiba nanti dah start, dah kena panggil court. Dan ini sedang berlaku sekarang. Saya tengok masa zaman PH tu kebanyakan kawan-kawan mungkin saya tidak menyokong mana-mana parti ini hanya sekadar yang apa dilihat lah. Waktu Pakatan Harapan dulu mungkin ramai yang dipanggil polis lah bila kita lakukan apa-apa demonstrasi. Itu pun saya tidak bersetuju. Bagi saya melakukan demonstrasi ataupun adalah ruang untuk kita mengatakan pandangan kita lah. Tapi sekarang ni kawan-kawan yang melakukan demonstrasi hari tu dah start kena panggil di mahkamah. Ada yang nak mulakan saman. Jadi saya fikir kalau kita masih lagi tidak melawan, lama-lama mungkin mereka akan di-charge. Makin lama ruang tu akan makin tutup lah. Kebebasan tu harus sentiasa jadi check and balance, kita kena sentiasa lihatlah kebebasan tu. Ya. Saya sangat tua. Okay. Saya anggap saya sangat tua. Apa kebebasan yang diimpikan oleh Azura dan rakan-rakan? Dan pada zaman saya tak bersetuju dengan ASA. Saya tak bersetuju dengan media yang berat sebelah. Berarti hanya media yang menyokong kerajaan dibenarkan aktif, manakala media yang cuba menentang kerajaan terpaksa, bukan media, gerakan tu terpaksa menggunakan email, dipanggil teknologi bawah tanah. Dulu kita panggil surat layang, sekarang teknologi. Saya tak bersetuju kerana saya fikir kata mendengar orang yang memberi pandangan yang tidak bersetuju dengan kita, ada kalanya adalah penambahbaikan. Itu pandangan pada zaman saya. Apa yang sedang berlaku pada zaman anda? Berarti kawan-kawan yang dipanggil untuk disiasat, kebiasaannya dia anggap bahaya, kenapa? Sebab melawan lah, saya fikir. Melawan dan melakukan kecohan lah. Itu yang dikatakan oleh government lah. Melakukan kecoh lah kan. Tapi kalau soalan tadi, apa yang kita sebenarnya tengah fight, I think it's a very simple answer is, kita tengah melawan untuk semua perkara. Untuk mendapat pendidikan untuk semua orang, untuk melawan isu korupsi, untuk melawan right to have a good life. Hak untuk mendapat kehidupan yang lebih baik. Betul, ya. Saya fikir sekarang ni, lepas PKP dengan berlakunya banyak perubahan politik, banyak sebenarnya kadang-kadang yang terjejas. Banyak-banyak orang miskin bertambah miskin, banyak-banyak mahasiswa yang terkandas pendidikan waktu universiti. Tapi kalau mereka bersuara, mereka akan dipanggil. Betul tak? Sama juga, kenapa kita tidak membicarakan budak-budak yang lepas habis SPM dah tak nak sambung belajar? Ke mana mereka akan pergi, peluang pekerjaan. Ini semua adalah masalah-masalah dia. Tapi apabila kita bicarakan masalah ini, orang akan kata kita buat masalah. Sedangkan orang yang pergi demo beberapa minggu lepas adalah untuk melawan tentang isu kenaikan harga makanan yang semakin tinggi, isu korupsi dan sebagainya. Kenapa? Itulah sebenarnya yang kita fight, dan saya rasa kita bersetuju dalam hal ini kan. Yang benda-benda ini penting. Bahawa data baru dikeluarkan dalam hari ini dan semalam, bahawa Julai kita menghadapi inflasi lebih daripada 4%. Pada bulan sebelumnya ketika saya stream dengan saudara, saya mengunjurkan kata 2.3 hingga 2.7%, tapi kita telah mencapai lebih 4% inflasi. Berarti semua orang baru hari ini menerima maklumat bahawa harga inflasi makanan saja mencecah lebih 6%. Saya fikir ada kebimbangan yang wajar. Cuma saya fikir kata selama saudara menjadi aktivis, apakah tiada saluran selain saudara pergi ke jalan raya? Sebenarnya jalan raya ni sebenarnya jalan yang terakhir. Sebagai orang yang duduk dalam institusi, saya juga tidak suka pergi jalan. Sebab saya fikir pergi jalan ni macam benda yang senang, pergi turun balik kan. Tapi jalan susahnya adalah kita hantar surat, kita call, kita minta penjelasan, kita nak adakan meeting. Dan kadang-kadang benda ni orang yang pernah buat kerja-kerja ni akan tahu betapa susahnya untuk mendapat jawapan daripada pihak kerajaan. Untuk mendapat jalan, untuk berkolaborasi, untuk melakukan perubahan sama-sama. Contohnya lah, saya katakan dalam SOSMA, POKA dan POTA sendiri, di saat kita tidak bersetuju dengan undang-undang ni, NGO tidak hanya pergi berdemo. Kita malah ada draft bill untuk kita memperbaiki undang-undang ni. Kita dah ada consultation, kita ada group of lawyers. Kita buat kajian tentang undang-undang ni di negara-negara lain. Kita dah duduk sama-sama dah. Tapi dia berehat sekejap. Ilham, kita ada berapa views? 500. Tonton share kerana saya fikir kata Malam Merdeka ramai orang bergerak, tapi 500 adalah angka yang kalau untuk Azura dia kata biasa di platform dia 10-15 je bang. Kalau saya kata dekat tempat saya cubalah untuk bantu sekurang-kurangnya kita dapat par angka kita iaitu 700. Dan saya tahu par akan masuk sekejap lagi kan, ini baru 20 minit. Ilham, banyak ada yang pencela? Ada orang yang tak ingat dia keluar sendiri. Keluar sendiri, alhamdulillah. Keluar sendiri tak apa tuan-tuan, left pun okey.
Sebab apabila ZRA stream berkembang, konten saya akan banyak menghala ke kandungan ni. Mustahillah saya akan menjadi satu lagi beautiful Nara dalam syllabus pemikiran. Mustahillah saya akan menjadi konten gosip dalam syllabus pemikiran. Okey, dengan 500 orang yang ada, saya fikir kata saya nak bercakap tentang label, LABEL. Ketika saya berada dalam media yang selama 20 lebih tahun saya berkhidmat sebagai suara kerajaan, menjadikan saya hidup dengan dahagakan pandangan-pandangan baru. Okay. Sebagai contoh, saya pernah cakap dengan saudara tadi, mengatakan bahawa sekiranya Siti Kasim tak bercakap sebulan, saya akan merasa apakah yang sedang berlaku dalam negara ini, kerana saya tidak boleh mendengar pandangan-pandangan yang bertentangan dari pandangan saya. Berarti saya menganggap adrenalin dan juga kebijaksanaan saya tidak dicabar kalau saya berada dalam orang yang hanya selaras dengan saya. Saya tak bersetuju banyak dengan tapi orang yang saya tak bersetujulah sentiasa menjadi admire kepada saya, kerana saya menganggap mereka akan menggerakkan minda saya 2 kali lebih tinggi bagi membolehkan saya mengembangkan pandangan saya. Saya tanya dengan saudara, pernahkah saudara dipanggil oleh mana-mana menteri untuk berdialog? Untuk apa? Untuk berdialog, untuk mendengar pandangan saudara. Mana-mana menteri? Dipanggil, Azura bawa kawan-kawan, saya nak dengar apa yang sebenarnya menyebabkan you all bergerak di jalanan. Waktu you, begini saya ada intention dengan mengatakan taklah semua suara perlu dipanggil oleh polis. Ada setengah suara harus dipanggil oleh pemegang polisi. Kita tak boleh panggil semua orang kerana polis bukanlah pendengar. Polis adalah pelaksana undang-undang. Dalam banyak krisis kita dengan anak muda kita, menjadi jurang kita begitu jauh adalah kerana kita enggan mendengar. Saya selalu menganggap ahli politik seperti bapa. Anak-anak muda seperti anak. Anda tak boleh mengurung anak anda di bilik air hanya semata-mata dia memprotes. Anda harus membawa anak anda ke meja makan, menyediakan hidangan yang bagus. Bagus analogi. Ya, betul. dan Saya akan kemudian gunakan berbincang. nanti. Supaya anak anda tahu dia dihormati. Dan sekiranya anak anda tidak bersetuju dengan anak anda, tambahlah hidangan di meja makan supaya dialog boleh menjadi lebih panjang. Faham. Okey. Apakah anda pernah dipanggil, apakah anda pernah rasa pembuat polisi, mereka yang memusuhi anda, memanggil anda untuk mendengar maklumat dan anda? Pernah. Jawapannya pernah lah. Kalau atas kapasiti sendiri, macam saya katakan tadi, sebagai mahasiswa sendiri, saya pernah dipanggil oleh menteri waktu PH tu, itu Mazli lah, untuk berbincang tentang polisi AUKU, Fakta Universiti, College Universiti. Tapi sebagai seorang yang bekerja di bawah Suaram, banyak je perbincangan yang government buka untuk melakukan perbincangan. Malah untuk SOSMA ni pun masa saya katakan dulu memang ada lah. Dan untuk spesifik macam kita bincang pasal peganas tu pun memang ada juga. Di bawah National Action Plan Counter Violence Extremism. Anda sebahagian daripada komiti? Ada. Sebahagian daripada suara, memang sebahagian daripada yang sering dijemput lah. Memang kita sering berdialog dan sebagainya lah. Tapi macam saya katakan tadi, Malaysia, saya tak katakan kot. Malaysia ni banyak macam separuh jalan. Ya. Dalam kita merdeka 65 tahun ni, saya fikir kita memang negara yang separuh jalan. Kita buat perbincangan, tapi ada banyak benda yang kita tak letak on the table. Kita nak buat sekadar buat. Dan benda ni memang banyak. Even masa waktu PH pun banyak macam ni. Buat sekadar buat. Jadi sebab tu saya fikir lepas 2 tahun memang mereka gagal lah. Untuk nampak ada saja. Nampak ada je. Tetapi tidak ada niat untuk menyelesaikannya. Betul. Okay, seperti seorang ayah memberitahu kepada anaknya silalah makan, dengan harapan apabila anaknya kenyang dia akan diam. Betul. Saya bagi contoh. Betul. IPCC yang IPCC Independent Police Conduct apa? Komiti. Apa ni? Commission. Commission, yes. Okay. Conduct Commission, ya. So, kenapa kita nak Suruhanjaya untuk melihat polis ni? Sebab terlalu banyaklah isu-isu kesalahan polis kan. So, benda ni kita dapat daripada 2005. 17 tahun sekarang. Ya, dan 2005 ni laporan yang dikeluarkan untuk tubuhkan IPCMC adalah daripada kerajaan sendiri. Tapi bila dah keluarkan laporan ni, dia tak nak bagi IPCMC, dia bagi AAIC, dia bagi IPCC. Semua separuh. Masih lagi kita tak dapat apa yang dilaporkan dalam laporan yang dikeluarkan kerajaan sendiri. Kita memang negara separuh jalan. Kita nak buat benda, kita bagilah dulu. Nanti baru kita tambah baiki. Apabila orang melabel Suara, orang melabel anda sebagai budak jahat tengah jalan,
selalunya anda rasa apa yang orang salah faham? Saya cuba memahami anda. Selalunya anda rasa apabila kita menjadi suara yang tidak sama dengan mainstream, anda rasa apa yang selalunya orang menafi, orang enggan memahami? Saya fikir orang selalu fikir kita hanya mahu melawan lah. Padahal yang kita mahukan juga adalah sebuah negara yang maju, yang aman, yang damai, yang tenang, yang adil untuk semua, yang semua mendapat hak yang sama rata. Bagi saya, itulah suara. Kita melawan tu bukannya sebab kita nak menang, tapi kita nak memberi hak untuk semua orang, untuk mendapatkan bicara yang adil, untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata dan sebagainya lah. Sama juga bila saya katakan bila kita tidak bersetuju dengan SOSMA. Bukannya kita mengatakan polis tu jahat, polis tu suka menindas orang, tidak. Malah apabila kita mengeluarkan draft bill dan sebagainya adalah untuk kita support the police itself. Macam mana untuk orang mempercayai polis, supaya mereka juga boleh menjalankan tugas dengan baik dan sebagainya lah. Dan ini yang orang selalu salah faham lah. Sebab orang tak nak dengar. Saya tak katakan orang tak nak dengar, mungkin juga orang tidak ada kesempatan untuk dengar. Kerana media ataupun ruang bagi pihak suara dipencil dan dikecilkan. Berarti media arus perdana tidak memberi liputan kerana anda dianggap musuh negara. Anda dianggap musuh parti yang memerintah, anda dianggap musuh pihak berkuasa. Menjadikan juga yang saya rasa sebab kita ada baggage lah. Kita ada satu masalah beban dekat dalam kita yang kalau NGO tu mesti pembangkang, mesti nak melawan. NGO tu mungkin mesti liberal. Kalau lah orang NGO tu mesti support certain races. Saya rasa sebab kita dah ada baggage tu. Jadi selagi mana baggage tu tak diselesaikan, kita takkan boleh nak bincangkan what's on the table lah. Ya. Mungkin macam analogi ayah dan anak tadi. Mungkin selagi mana kalau ayah tu fikir budak ni memang budak, tak faham apa-apa, selagi tu dia tidak menghormati pandangan budak ni lah. Ya. Kalau ayah tu menjadi seorang yang menganggap dia tahu semuanya, ya betul. Selagi itulah anak dia akan terna pihak untuk bersuara dalam rumah. Betul. Maka rumah tu akan menjadi rumah yang dikuasai oleh seorang diktator. Saya fikir kata saya bersetuju dengan mengatakan bahawa banyak saja gejala sosial yang berlaku. Anak-anak yang saya jumpa di jalanan adalah anak-anak yang memberontak kerana mereka tidak mendapat demokrasi sebagai anak di rumah. Betul. Ya. Perkara yang biasa, gejala sosial melahirkan anak yang sangat protes dan agresif kerana bapaknya seorang diktator. Betul. Saya tanya dengan anda mengenai hak asasi. Okay. Saya bercakap tentang, saya beritahu pada anda kata, kita harus menerima hakikat dalam beberapa keadaan. Okay. Orang-orang yang cuba menyuarakan sesuatu dilihat memberi masalah. Jadi anda juga kemungkinan berada dalam senarai orang yang dianggap memberi masalah. Okay. Kalaulah ada orang nak mendengar, anda jelaskan satu perkara yang sedang anda perjuangkan dan apakah manfaatnya kepada publik. Kalaulah mereka menganggap anda sebagai seorang bermasalah, tapi anda jelaskan satu perkara, satu topik yang anda pilih dan anda jelaskan kepada berapa ratus orang kita ada sekarang? 536 orang yang mendengar ni. Sekiranya anda dapat menyelesaikan masalah itu, apakah manfaat yang diperoleh oleh rakyat Malaysia, bukan oleh suara? Saya rasa kalaulah mereka macam mana, kalau mereka nak didengari kan, begitu juga mereka nak didengari kalau mereka ditangkap. Itu je. Ini spesifik on Suaram lah. Bayangkan kalau anda ditahan tanpa sebab dan anda tidak boleh untuk memberitahu apa pandangan anda lah. Apakah perasaan anda lah. Malah kalau dia dengar dalam ni pun mungkin dia tidak bersetuju kan. Tapi dia boleh bagi tahu dekat orang ramai kenapa dia tak bersetuju. Tapi bayangkan kalau dia ditahan di bawah polis dan undang-undang memberitahu dia tidak ada hak untuk bagi tahu pandangan dia. 62 hari tu. Ya, 60 hari. Ya, 60 hari. 60 hari. 60 hari. 60 hari di mana anda tidak diberi hak untuk bercakap apa-apa. SOSMA 28 hari. POKA dan POTA 60 hari. Ya. Bayangkan 28 hari anda tidak boleh bagi tahu apa-apa pun pandangan anda. Sebab anda tak boleh pergi mahkamah kan. Kalau ditahan bawah POKA 60 hari. Bayangkanlah. Ya. Itu je lah. Sebab bagi saya kita semua ada hak untuk bagi tahu pandangan kita. Kalau anda pencuri sekalipun, anda boleh bagi tahu kenapa anda mencuri. Adakah mungkin sebab anda terlalu miskin? Kenapa tak kisahlah. Ya, bagi tahu pandangan anda. Tapi kalau tak ada, tak boleh bagi tahu, saya fikir tidak adil lah. Apatah lagi kalau anda tidak melakukan. Dan ini sebenarnya kebanyakan kes yang dapat dekat Suaram. Terlalu banyak orang yang datang dekat Suaram. Saya tak pernah kisah pun pasal SOSMA POKA ni. Tapi bila saya kena, keluarga saya kena, baru saya ambil tahu. Saya pekerja kerajaan. Saya tak nak ambil tahu pun benda ni. Tapi sekarang dah kena.
Terlalu banyak lah. Itu saja hak untuk dibicarakan. Apakah anda rasa penambahbaikan yang perlu? Ini besok kita nak raikan 65 tahun. Sebagai anak muda, apa yang anda harap daripada negara ini, daripada pemimpin, daripada orang yang, daripada parlimen yang mengendalikan undang-undang, supaya kemauan seorang generasi baru berusia 26 tahun seperti anda, negara ini akan menjadi lebih baik yang bagaimana dalam impian saudara? Saya betul-betul mengharapkan orang-orang atasan untuk melakukan tugas mereka yang sebenar-benarnya lah. Membuka lebih ruang untuk pelbagai institusi untuk membicarakan diorang punya kerjasamawan, dan membuka lebih ruang untuk melakukan pembincangan lah. Ya. Bagi saya, kerajaan memang kebanyakan benda mereka tidak tahu apa mereka buat. Memang saya dah bekerja dalam NGO ni mungkin dah 5 tahun lah, dalam beberapa NGO. Dalam kebanyakan badan-badan yang saya pergi, kebanyakan government, they don't know what they do. Mereka betul-betul tak tahu. Tapi kita sebagai NGO tak ada masalah pun untuk share pandangan kita, untuk berkongsi, untuk tanya negara-negara jiran kita bagaimana mereka menyelesaikan masalah-masalah. Dan kita harus bekerjasama. Ya. Dalam saya bercakap ni, Thailand contohnya 2 minggu lepas luluskan tanda tangan anti-torture, Convention of Anti-Torture. Tapi kita antara negara yang masih lagi tidak meratifikasikan lah Convention Anti-Torture ni. Ya. Anti-torture adalah amalan perundangan. Dia macam convention, UN convention. Kita tidak terikat dengan convention tu, tapi kita bersetuju yang kita tidak akan melakukan penyiksaan lah. Seperti mana kita tanda tangan CEDAW. Ya. So kita tak tanda tangan lagi lah UN Card ni. Ya. Kenapa kita begitu, pada pandangan saya, kenapa kita begitu takut dengan menandatangani ratifikasi anti-torture, anti-penderaan? Sebab bayangkan dalam kebanyakan balai-balai polis pun kita masih lagi ada banyak isu mati dalam tahanan. Dalam tahun ni je, dalam beberapa bulan ni je, tak silap saya sampai almost 20 cases mati dalam tahanan. Kita masih lagi tidak letakkan kamera dekat badan-badan polis, dekat dalam bahagian polis. Kita masih lagi tak ada fasiliti yang cukup dan sebagainya. Jadi banyaklah benda-benda macam tu sampai diorang tak nak sign lah bagi saya. Ya. Benda baru untuk pengetahuan saya mengenai ratifikasi anti penderaan, di mana negara Thailand telah mendahului kita menandatanganinya, dan kita tidak menandatanganinya kerana apabila menandatanganinya kita kena memberi komitmen. Ya, betul. Iaitu dari segi kita kena hantar laporan dan sebagainya. Betul. Supaya setiap orang apabila mereka ditahan walaupun di roadblock, rakaman videonya ada. Betul. Dan betul. saya fikir kata apa yang saudara cadangkan adalah bagus, kerana sekiranya berlaku satu kes, dia juga melindungi polis daripada fitnah. Betul. Itu masalah dia. Sebab dia juga melindungi polis, juga meningkatkan integriti polis, tidak berlaku fitnah terhadap polis. Ya. Saya fikir sebenarnya polis pun menang. Ya. Tapi saya tak tahu sebenarnya bahagian mana yang tidak bersetuju dengan hal ni. Ya. Adakah bahagian polisi, pembuat polisi, adakah bahagian kementerian, ataupun saya tidak tahu. Ya. Okey, saya kita ada 500 lebih juga, Ilham. Alhamdulillah, berarti kita ada orang yang mau mendengar, 500 orang lebih. Walaupun saya tak mencapai PAS standard JRA stream, iaitu 600 ke 800, tapi saya anggap kata 500 tinggi. Saya yakin per view akan tinggi, kerana malam ni ramai orang keluar mencari bunga api. Berarti tuan-tuan yang tak mencari bunga api yang stay malam ni, kerana ini malam merdeka, ramai orang keluar dalam karya keluarga. So saya ada satu PAS bahawa anda semua telah bersedia untuk memasuki diskusi-diskusi yang saya fikir kata, walaupun kita tidak bersetuju, sifat orang cerdik adalah mengawal emosi tidak setujunya. Sebab saudara tahu apa itu IQ? IQ adalah mengendalikan diri kita bukan saja pada waktu kita cerdik, tetapi apabila kita merasa kecerdikan kita terganggu. Sebab itu saya kata, hanya orang bodoh sahaja yang akan memperlihatkan kebodohannya secara nyata. Tetapi orang cerdik akan menyembunyikan kecerdikannya sekiranya dia merasa kecerdikan itu menjadi sebahagian daripada kebodohan. Saya bawa saudara pusing kerana saya suka teater, tuan-tuan. Ini saya dah lama tak aktif, tapi tahun 87 hingga 1991 inilah sekolah saya di Kuala Terengganu. Apa yang membawa saya merantau ke Terengganu adalah kerana saya ingin belajar bermain teater, belajar tentang gesture, tentang position, apa yang dipanggil sebagai gerak kecil, apa yang dipanggil sebagai gerak besar, apa yang dipanggil sebagai lantunan suara dekat dan lantunan suara jauh, apa yang dipanggil sebagai pronunciation, menyebutnya dengan jelas, apa yang dipanggil intonasi, menyebut perkataan dengan mengikut predikatnya yang betul,
apa yang dipanggil sebagai lidah yang berfungsi, iaitu lidah yang dapat membentuk kosakata yang tepat apabila anda menuturkannya. Sebab itu saya datang kerana kita ada latihan teater narapidana. Saya belanja anda untuk lihat 3 minit ni dipimpin oleh kawan baik saya tu, Fazlina Samsudin. Dia berlakon. Jadi kita lihat beberapa minit sebelum saya akan mewawancara jurucakap teater ni bagi membolehkan tiket malam ni dijual, kerana mereka telah berjaya menjual sekitar 150 tiket. Berarti mereka ada baki lagi sekitar 330 tiket yang nak dijual. Jadi malam ni dia nakkan saya promote. Tuan-tuan linkkan saja pada kawan-kawan tuan-tuan yang tinggal di sekitar Lembah Kelang ataupun yang akan bercuti pada Hari Malaysia. Main 16, 17, 18 Betul, September. 16 dan 17, 18 September sebenar Hari Malaysia. Kita lihat dulu petikan. Kemudian kita akan interview jurucakap teater ni. Good. 10, 1, 2. Tarik kiri. Hentak kaki. Sekali lagi. Skot. 10, 1, 2. Tarik kiri. Hentak kaki. Sekali lagi. Skot. 10, 1, 2. Tarik kiri. Hentak kaki. Hari ini kita menerima sebanyak 21 orang tahanan dengan pelbagai kesalahan. Saya mahu semua pengawal bersiap siaga di pos masing-masing. Saya tak mahu kejadian yang sama berulang lagi. Faham? Faham, General. Faham? Faham, General. Apa senyum-senyum? Turun 10! Sarjan, General. saya lihat ramai muka-muka baru dan muda dekat sini. Kita ada terima rekrut muda ke? Betul, General. Kita ada satu batalion yang diterima masuk ke kamp latihan kita. I see. Rekrut semua dengar sini. Ini adalah kamp luak berundang. Kamp tahanan orang-orang yang berbahaya. Mereka melakukan kesalahan seperti menyertai sindiket dadah, kongsi gelap, aktiviti keganasan dan segala macam perkara yang melibatkan ancaman kepada negara. Kalian semua patut berbangga berada di sini. Khidmat kalian adalah demi negara, bangsa dan agama. Faham? Faham, General. Itulah dekat kat sini. Waktu saya terus teringat ya, saya berlakon teater yang hampir sama, iaitu karya Albert Camus berjudul Teroris tahun 1985, dan sebuah lagi karya yang ditulis oleh seorang penulis Amerika Latin berjudul Montserrat, cerita pemberontakan dan juga seronok tuan-tuan, sebab zaman saya undang-undang tak begitu ketat, jadi kita boleh berlakon drama teroris yang menceritakan bagaimana kumpulan pembunuh berani mati, pengebom berani mati dalam satu revolusi di Syria yang ditulis oleh Albert Camus. Di antara dialognya dalam scene tu, yang best dialog dia tu, dia kata, apakah kita perlu meletupkan, ini adalah sebuah kisah mengenai operasi untuk membunuh Tsar Rusia ketika gerakan komunis popular di Rusia. Jadi dalam scene tu
Mereka berdebat dengan mengatakan bahawa untuk membunuh Tsar Rusia, perlukah pengebom berani mati membunuh juga 2 anak perempuannya dalam kereta kuda? Dan kemudian itulah dialog panjang yang saya tengah. Betul. Sekarang saya dengan siapa ni? Saya, nama saya Leah Syaurah. Saya merupakan pengurus produksi untuk teater narapidana. Okey. Okey, mesti Tuan Zainal tertanya-tanya apakah maksud narapidana sebenarnya. Ya, nak yang sebenarnya. Okey, maksud narapidana adalah orang yang terhukum. So, Okey. sempena Malam Merdeka ini, kita sebenarnya nak cakap pasal orang-orang yang terpenjara, terperangkap. Okey. Mungkin tak semestinya mengikut kesalahan, tapi Berarti dia bukan panduan. dia Siapa saja yang terperangkap? orang-orang yang terperangkap dan terpenjara. Dan penjara tu maksudnya luas. Penjara, dipenjara secara fizikal dalam sebuah kem tahanan atau terpenjara dalam kekongan ideologi yang tak dapat disuarakan. So, teater narapidana. Waktu anda bentangkan ini, tak ada kekangan daripada pihak polis untuk luluskan? Untuk luluskan, sebab kita bergerak secara indie, jadi untuk persembahan macam ini semua tak perlu. Permit? Okey. Akan dipentaskan di mana ni? Akan dipentaskan di Damansara Performing Arts Centre, DPAC. 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 Kita dah ada link dalam tu, Ilham. Ada link bagi tuan-tuan yang berminat untuk menempah tiket dan menyokong anak-anak muda kita. Ya, kebanyakannya saya rasa berusia 20-an kot. 20-an ke awal 30-an. 30-an. Yang ingin menyatakan ekspresi mereka. Tadi yang jadi bos tu adalah Fazlina Samsudin, penulis Hishamuddin, penulis lirik Sekumpulan Orang Gila tu, lagu dia yang popular tu, SOG. Saya kenal dia lama. Cuma daripada dulu dia di kiri, saya di kanan. Tapi tak ada masalah tu. Kenal dan dia tersenarai kawan baik saya. Kami minum kopi dan juga berbual walaupun dia di kiri dan saya di kanan, tapi sebelum PKP dia antara favourite dan dia dan suaminya antara favourite rakan minum kopi dia. Dan tempat aktivisnya yang lama yang sekarang dah ditutup adalah tempat yang saya suka pergi melepak dan mendengar pandangan-pandangan orang yang tak sejajar ataupun saya anggap kata mereka mempunyai berbeza pandangan-pandangan kita. Okey. Berapa panjang teater ni? Berapa panjang teater ni? Durasinya adalah lebih kurang selama sejam 15 minit. Okey. Apa cerita dia? Apa cerita dia? Cerita dia banyak cerita, tapi yang utamanya adalah seorang watak bernama Ahmad. Dia ditangkap di bawah ke satu kem tahanan ni kerana telah mentransfer duit ke keluarganya di Timur Tengah. Okey. Yang merupakan sebahagian daripada militan di sana. And then bila dia ditangkap, kita membawa cerita tentang apa yang terjadi kepada tahanan-tahanan ini di kem itu. Ya, sama dengan kisah kawan saya yang pernah saya tulis. Kalau saudara Google, saya pernah menulis mengenai kawan saya yang ditahan di bawah kota, di bawah teroris kota. Kawan sekolah saya yang sangat baik ketika kami bersekolah rendah. Dia kembali dari dia adalah seorang kontraktor yang membekalkan kamera bagi projek-projek utama kerajaan. Kemudian dia bersimpati dengan seorang rakan kami yang cedera di Syria, tapi lari ke Turki untuk meminta perlindungan. Tapi oleh kerana transaksi itu telah disahkan, dipindahkan ke akaun seorang teror. Jadi kawan saya ditangkap dan ditahan. Jadilah dia dipenjara, dikurung. Kemudian dia kehilangan kesuruhan hidup dia. Jadi apabila dia keluar, antara orang yang selalu diajak minum kopi saya. Tapi dia tabah dan dia memulakan kembali kehidupan dia dengan menyedari bahawa dia mengambil masa yang begitu panjang untuk memahami bahawa ISIL dan juga apa saja bentuk negara yang berorientasikan dibina dengan senjata adalah bukan impian orang-orang yang mahukan Islam yang sebenar. Betul. Okey. Dalam kes ni, skrip ni siapa tulis ni? Skrip ni ditulis daripada antara sebahagian daripada High Media juga, Hari Cik Ros. Berarti ni adalah original. Betul, original skrip. Dulu saya berlakon adaptasi daripada Albert Camus dan juga daripada seorang penulis Amerika Latin. Ni adalah original karya anak muda Malaysia. Betul. Diarahkan oleh adik seketika juga sebahagian daripada High Media. Awam Malaysia juga. Jadi berarti ini total 100%. Betul. Ini adalah hasil daripada, ini adalah karya seni anak muda tempatan kita.
Selalunya bila anda buat teater dan anda menjadi kumpulan yang tidak akan mendapat exposure di media kerajaan, media itu perdana pun takut bagi sokongan nanti dikaitkan. Bagaimana anda mendapat penonton, anda mendapat sokongan? Sokongan most probably sokongan kita adalah daripada golongan anak muda juga yang sealiran dengan kita. Kebanyakannya sebab inilah medan untuk kita anak muda berdiskusi tanpa macam ada four wall yang menghalangi. Bila kita bergerak secara indie, ruang pementasan dan ruang audiens menonton itu sentiasa terasa sangat dekat. Sebab apa yang kita persembahkan semua itu isu-isu yang penonton boleh kaitkan juga dengan kehidupan seharian mereka. Berapa tiket dia? Berapa tiket dia? Berapa tiket? Dari segi harga ke? Ya, harganya. Dari segi harga, untuk kita pentaskan di DPAC, harganya sehingga 31 Ogos ni kita ada promosi Early bird. RM40 sahaja untuk orang awam. Okey. Untuk 1 September dan seterusnya, harga tiket adalah RM55. RM55. Ya. Tuan-tuan yang tinggal di Lembah Kelang, tuan-tuan yang mereka adalah bayang-bayang ketika saya tahun 80-an. Cuma pada zaman saya belum ada lagi gerakan pementasan teater yang begini. Kita hanya menentang pada waktu itu pertama sekali adalah Jenagor, iaitu pembinaan empangan di Kuala Terengganu. Di agak Kenyir Terengganu kerana kita menyayangi hutan-hutan lama yang ada. Kemudian kita pentaskan juga jeritan satwa luka. Kerana pembinaan empangan itu juga akan menghapuskan begitu banyak spesies primat yang hidup di banjaran Titiwangsa di seberang sebelah Terengganu. Penentangan-penentangan protes yang kita buat pada waktu itu lebih simbolik. Kerana kita takut pihak berkuasa. Jadi apabila kita nak menggambarkan kekecewaan atau apa, dia lebih mudah, form kita lebih mudah. Tapi saya fikir kata form yang anda gunakan sekarang lebih berterus terang, lebih terbuka. Berarti kalau tengok teater ni saja dah nampak dia adalah suara anak muda yang tak gembira dengan. Betul. And setiap kisah yang diangkat dalam naskah ni pun adalah kisah sebenar daripada kes-kes yang didapati oleh Suaram. Tapi kita fictionalizekan supaya tak ada pihak yang akan terasa. Faham. Kita penonton boleh menonton teater ini Sebagai antara manusia ke manusia, sebab kita bukan, mungkin dari sini nampak yang kita spesifik bercerita tentang pencabulan hak untuk dibicara ataupun hak untuk mendapat keadilan. Tapi apa yang cerita ni cuba bawa adalah untuk tarik rasa yang kita semua layak untuk mendapatkan hak untuk hidup yang lebih baik, seperti mana Zura dah cakapkan tadi. So itu yang saya rasa ada aura baru, tuan-tuan. Berarti selepas saya menyertai establishment sebagai seorang wartawan dan meninggalkan dunia anti-establishment sebagai aktivis teater, saya fikir kata saya melihat kembali tahun-tahun 80-an ketika saya berbangga berdiri melihat Pian Habib, Nasir Jani, melihat Kamarul Haji Usof berdiri di Pasar Budaya dan menjerit dan marah pada waktu itu kerana mahasiswa ketiadaan pekerjaan. Kita marah kerana pada waktu itu orang-orang Melayu disisihkan daripada memiliki premis di pusat-pusat perniagaan A kelas. Tapi suara itu terpadam apabila berakhirnya apa yang dipanggil sebagai suara bawah tiang lampu, dan akhirnya seniman memundurkan diri apabila NGO muncul pada Mekar pada tahun 2000-an. Seniman memilih tafsiran orang seni hanyalah mereka yang menyanyi dan berlakon drama pukul 7 atau masuk muzik. Betul. Berarti masih ada, tuan-tuan, suara yang meneruskan bahawa seni adalah alat untuk menggambarkan tingkat pemikiran golongan muda dalam menyatakan rasa setuju ataupun tidak bersetuju. Berarti saya bagi saranan pada tuan-tuan, kalaulah tuan-tuan rasa tuan-tuan adalah seorang pelabel, tuan-tuan telah mempunyai justifikasi mengatakan ini adalah orang-orang bermasalah, saya rasa tuan-tuan beli tiket dan pergi tengok supaya tuan-tuan boleh mengadili sama ada mereka benar-benar menjadi sebahagian daripada masalah atau mereka sebenarnya adalah suara saudara sendiri. Seperti mana apabila saya stream, satu-satu yang saudara suka adalah
sebahagian besar daripada protes adalah saya boleh memenuhinya dengan menggunakan laras bahasa yang baik, saya boleh menyampaikannya dengan komen yang tidak membangunkan kebencian, dan saya boleh menyatakannya secara adil, sama ada kepada kerajaan atau pihak berkuasa. Cuma tak selamanya saya harus berdiri bersendirian, tuan-tuan. Saya bawa juga suara-suara yang saya rasa kenapa anak muda kita dipencilkan. Anak muda tak mungkin menyalin semula format lama kerana mereka datang dalam form baru. Mereka mempunyai formula baru kerana mereka lebih terdedah kepada apa yang dipanggil sebagai original case. Dan ini adalah original case. Drama yang dipentas original case. Pada zaman saya dulu, kita terpaksa menterjemah. Kalau saudara lihat ketika arwah Mustafa Noor masih hidup. Dan beliau sangat marah dengan apa yang disebut sebagai ketekatan undang-undang. Dia menghasilkan sebuah teater musuh rakyat. Terjemahan juga sebuah teater daripada, saya tak ingat siapa, tapi diterjemahkan. Dan teater itu mendapat sambutan kerana akhirnya orang-orang establish, kerana Mustafa Noor adalah center stage. Center stage adalah teater yang sangat establish. Elit Melayu dan juga mereka yang menggunakan format bahasa tinggi dan pemikiran tinggi. Dan apabila orang mula pergi menonton, mereka mula meraihkan center stage dengan menganggap kata Mustafa Noor adalah orang yang terdidik dengan baik, yang berani menyatakan suara orang-orang Melayu elit. Manakala orang lain berasa lega kerana mereka boleh menompang pada Mustafa Noor untuk melahirkan apa yang tak berani mereka lahirkan kerana mereka bimbangkan undang-undang. Tapi oleh kerana Mustafa Noor adalah seorang yang sangat kreatif, apabila dia berada di pentas, dia boleh menzahirkan kemarahan dan juga protes kepada kerajaan dan pihak berkuasa dengan cara yang sangat berseni. Apakah ini juga apa yang sedang anda lakukan? Itu yang kita cuba dapatkan dengan melalui medium teater. Penonton ataupun orang awam boleh terima isu-isu ni dan mulakan diskusi among themselves tentang perkara-perkara ini. Because in terms of media, okay, bila kita cakap pasal besok Malam Merdeka, right? Salah satu harapan untuk merdeka adalah kebebasan berkarya. Terlalu banyak censorship ataupun terlalu banyak benda yang commercial value diangkat tapi artistic value tidak cukup ditetapkan nilai yang tinggi. So bila harapan kita bila orang awam datang menonton, mereka sedar bahawa teater juga salah satu form of expression untuk kita keep the conversation going. And when kita keep the conversation going, benda tu akan macam secara tidak langsung meningkatkan our generalized level of thinking. Sebab kita ada that discussion going. Berapa orang ada Islam sekarang? Okey, terima kasih pada tuan-tuan yang memberi ruang. Saya fikir kata saya gembira kerana satu lagi kita masuk bulan yang ke-5 sekarang. Berarti minggu yang ke-5 kali 4 kita berada dalam minggu yang ke-19 di hari stream. Kita pacu satu lagi tingkat, iaitu untuk mendengar suara anak muda yang berada dalam platform seni yang mengekspresi perjuangan besar mereka, iaitu mahu melihat hak asasi di negara kita bukan saja dibahas dan diperkatakan, tetapi bukan perlu kelihatan, dia mesti dilaksanakan sebagai sebuah negara yang mengutamakan hak asasi. Betul. Saya gembira berada dalam bangunan ni kerana ini adalah tempat anak-anak muda berfikir tentang bagaimana menjadikan negara ini lebih baik, bagaimana menjadikan negara ini lebih civilized, menjadikan negara ini lebih tamadun dengan cara apa yang mereka lihatkan sebagai tahanan, kekangan dan juga penafian kepada hak bersuara adalah satu penafian terhadap simbol kemerdekaan. Terima kasih pada Lia dan tadi kepada Azura Nasrun kerana menemani stream pada Malam Merdeka yang saya fikir kata terima kasih juga kepada anda yang menanti kerana anda mahukan konten yang kritis begini. Dan ini adalah teater mereka. Ada link dekat situ. Siapa yang preview lepas live, kalau saudara nak membeli tiket, saudara beli saja di link ni sebagai tanda sokongan. Anda boleh merancang tontonan dan perjalanan kerana tempoh persembahan adalah 16 hari lagi. Itu pada 16, 17 dan 18 September. Sempena Malaysian Day. Sempena Hari Malaysia di KLPAC. Di DPAC. DPAC tu di mana tu? Damansara. Di Damansara. Anda ambil je link tu. Tak payah saya panjangkan, teknologi telah menyediakan, klik je sampai ke link, dah ada alamat. Saudara sokong mereka kerana saya bagi tahu pada saudara, orang tua yang paling berbahaya apabila dia merasakan mereka benar kerana kononnya dulu sejarah telah menunjukkan mereka kebenaran.
Itu saya kata orang tua yang paling bahaya adalah orang tua yang sentiasa merasakan diri mereka benar. Kerana kejayaan dulu telah menyatakan mereka berada di tempat yang benar. Kerana kebenaran sedang berubah apabila hak asasi dan juga bagaimana generasi ini merasakan mereka mahu berkata sesuatu secara terbuka. Mereka mahu pandangan-pandangan mereka ke arah kebaikan negara ini diterima sebagai pandangan tapi bukan sebagai musuh atau masalah pada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.